Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم يهديهم فإن لم تهديهم فلا تزدهم إلا خسران في الدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita diberikan taufik, kekuatan, hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita boleh berjumpa pula di dalam ruangan pengajian malam kita sebagai kebiasaan. InsyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama mengingati Allah Ta'ala melalui madah at-tafsir daripada surah Fussilat. Setelah daripada kita ambil pengajaran daripada kisah Ad dan kisah Thamud dan bagaimanakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyudahi mereka setelah daripada keterangan Allah Ta'ala sampaikan kepada mereka, kita telah dengar dengan cara jelas daripada Tuhan sendiri melalui alim ulama kita yang memberikan keterangan penjelasan huraian kepada kita pada perjumpaan kita yang telah lalu. InsyaAllah pada hari ini kita nak mari tengok pula ayat yang ke-19. Ayat 19 ni iaitu ayat yang Tuhan nak wayak kepada kita. Kata hari kiamat esok itu anggota kita, terutama anggota-anggota orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala,
akan menyaksi perbuatan yang dia itu berlakukan, yang dia itu kerjakan semasa dia ada di atas muka bumi ini. Anggota kita ni, dia adalah satu penyaksi, satu tentera, satu alat senjata lah bagi Allah Ta'ala yang Tuhan berikan kepada manusia. Maka anggota tu akan menyaksi kata kita buat gapo. Pahamnya makna kata mulut tu kita tak boleh nak bercakap. Akan tetapi dengan sebab Tuhan royak kita nyata bagi kita, kata anggota seseorang manusia yang derhaka itu akan menyaksi apa yang dia kerja. Semasa dia duk pakai umur hak Tuhan beri ni dia duk buat gapo. Mari kita pakat tadabbur, bukalah surah Fussilat ayat yang ke-19 tu. Kita duk tengok, renung tengok kepada ayat Quran tu. Dan kita nanti dengar pentafsiran dan huraian. Kita tadabbur biar molek-molek, insya-Allah kita akan dapat hidayah daripada Al-Quran Al-Karim bersama-sama. Itu adalah satu perkara yang jadi nikmat bagi kita kalaulah kita itu sedar dan khabar. Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuhan kata, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Cuba kita tengok ayat ni. Ayat ni bermaksudnya, dan ingatlah hari yang Allah Subhanahu wa taala nak hipungkan musuh-musuh Tuhan. Tuhan menamakan orang yang tak beriman, orang yang pakai hidup tak tahu tujuan dengan musuh bagi Tuhan. A'da'ullah. Seteru bagi Tuhan. Hari yang Tuhan himpunkan musuh-musuh Allah. Siapa nak jadi musuh dengan Tuhan? Tetapi terkadang kita tak khabar, kata kita duduk di dalam ajaran tu dah. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Dengan sebab kita tak tahu ni kita suka boleh gamuk belaka. Boleh kita gamuk, sengka, dusta dan sebagainya. Sedangkan itu adalah perkara yang kita kena menyelamatkan diri kita daripadanya. Musuh-musuh Allah untuk dibawa ke mana? Bawa kepada neraka. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan masing-masing. Ya Allah. Makna kata, mereka yang nak pergi kepada neraka ni pun ada aturan ya juga. Sehingga nak pergi tempat seksa ni, Tuhan royak dalam Quran yang ada aturan dia. Dengan sebab tu, kita jangan gaduh nak buat gapo-gapo dengan tidak ada aturan. Tidak ada cara, tidak adanya susun rancangan, itu bukan. Hingga nak pergi kepada neraka ni, nak pergi dapat seksa akhirat esok ni, terutama orang yang tak beriman tu. Dan orang Islam yang tak khabar kata dia tu orang Islam, duduk dalam keadaan pening dan mabuk, dalam keadaan yang lalai, tidak ingat kepada tujuan hidup. Hak Tuhan mengutuskan beri masa tempoh kepada dia. Ingat molek pada hari ni. Kepada hari ni. Lalu Tuhan royak kepada kita. Tu ulama royak lah kepada kita. Ya Rasulullah. Mengingatilah. Wahai Rasulullah. Kepada orang-orang musyrikin. Suruh mengingati kepada orang musyrik mula-mula sekali. Kita sebagai orang beriman, boleh juga kita tupainya pengajaran daripada ajaran yang dihajarkan, yang menyatakan bagi orang musyrikin. Sebagai ceruming bagi kita. Ini nak ayat kata agama Islam adalah agama alami, agama yang boleh duduk dengan masyarakat, boleh duduk dengan aturan dunia dan sebagainya. So, mengingati orang-orang musyrikin. Mengingati akan hari yang dihitungkan, yang dihisabkan, yang dikumpulkan kepada api neraka. Yuza'un. Kalimah yuza'un ini makna dihimpun.
Himpunkan Az-Zabaniyah tu. Malaikat Zabaniyah yang duk carakan seorang yang nak masuk neraka tadi itu di awal lagi. Awal orang nak masuk neraka sehingga akhir orang nak masuk neraka. Ya Allah. Tuhan utuskan kepada malaikat Zabaniyah tadi yang duk tunggu carakan neraka. Mari carakan orang yang nak masuk neraka tu bagaimana nak ginya, nak bawanya mereka ini masuk neraka. Fahduhum ila siratil jahim. Tunjuk mereka itu jalan nak pergi ke neraka. Nak juga pada pertunjuk. Tapi tunjuk nak pergi masuk dalam api. Nak pergi masuk dalam seksa. Bukan tunjuk nak pergi kepada syurga. Sebab itu tunjuk-tunjuk ni ya dua jalan. Bukan tunjuk, apabila tunjuk pastilah kepada kejayaan, kebahagiaan. Tak. Ada yang tunjuk tapi tunjuk kepada api neraka seperti ayat. Fahduhum ila siratil jahim. Tunjuk dia. Tuhan tu suruh tu. Tuhan tunjuk juga. Tunjuk suruh malaikat ni bawa mereka ini menunjukkan kepada api neraka. Dengan itu Allah Ta'ala mentafsirkan akan ayat yang kita dengar daripada surah Fussilat ayat yang ke-17 tu Allah Ta'ala tafsir sendiri di dalam Al-Quranul Karim daripada surah Maryam ayat 86. Tuhan kata wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan kami membawakan akan orang yang jahat-jahat tu. Mujrimin makna ashabin nar. Puak-puak Tuhan tetap puak dia ni masuk dalam neraka. Puak tak kena maaf puak ni. Ya Allah, nak boleh masuk neraka ni kalau kita ngaji dalam bab alam akhirat ni. Lepas daripada bangkit ke kubur tu kita menujukan kepada padang mahsyar. Di padang mahsyar itu ada beberapa perkara kena duk soal, kena duk cara, kena duk kira di situ. Dan bagi orang yang beriman ada keuntungan di dalam terhadap mereka. Ada mereka yang boleh duduk bawah bayangan arasy Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perkerjaan amalan yang soleh di atas asas iman kepada Allah Taala yang tuling dan jelas dan lulus molek. Dia boleh tenang masa duduk di padang mahsyar. Dan datang pada hadis Nabi Muhammad SAW sebagaimana mengsebutkan akan itu hadis di dalam Jami' As-Saghir bagi Imam Suyuti rahimahullah ta'ala kata jarak orang beriman duduk di padang mahsyar ni di antara zuhur dengan asar. Seolah kata sebentar saja, bukan lama. Ini adalah keistimewaan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada orang yang beriman. Tak diberikan kepada orang yang tidak beriman. Lepas daripada tu, ada mizan. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Diletakkan mizan timangan di padang mahsyar itulah untuk timbangan. Maka di timbangan itu ada beberapa syafaat pula. Ya Allah Ta'ala bukakan kepada orang yang beriman. Setelah daripada tu titik sirat pula. Barulah sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duk beripung dapat syurga situ adalah puak-puak mereka Ridwan duk carakan puak tu. Tapi puak tak lepas ni, seksa dalam kubur ni lagi. Dan dalam alam barzah ni seksa dah. Kamar dia bakit daripada kubur menuju kepada mahsyar, seksa pula situ. Duduk atas mizan, seksa pula tak ada biar tolong dia. Duduk di atas, nak lalu titik sirat pula, jelah juga jatuh lagi. Nyegawat ambil di kalalip, kuku besinya. Heret dia turun, tak najah daripada periksa. Maka dari sebab itu Allah Ta'ala kata orang yang tak najah periksa tu hari akhirat nanti tu Tuhan kata wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan kami bawa puak ni puak tak molek ni, orang tak beriman ni, biar tak molek di sini a'da'ullah, seteru bagi Allah Ta'ala ni. Mentafsir setengah di atas setengah. Kepada mana?
ila jahannam, kepada jahannam, wirda, dengan keadaan mereka ini dahaga, kata setengah makna kata dia itu diletakkan dalam keadaan seksa dah. Tu tertudung dia dengan seksa dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang kita kena siap sedia belum daripada kita nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana benda ni pasti kita nak jumpa. Ya tak ya apa kita nak jumpa semata dah. Maka dengan sebab itu kita sebagai orang Islam, kita ada iman, kita membawakan iman kita menujukan kepada perkara tadi dengan mudah. Tetapi orang tak beriman Allah. Sehingga Nabi sendiri royak dengan lidah alaihi salatu wassalam, bahasa cerak molek, nyata molek, ada cahaya, ada nur. Akan tetapi gitu. Tak ada, tidak boleh ambil faedah ke apa. La yantafi', tidak boleh dapat faedah ke apa. Inilah kita sebagai orang beriman, kita boleh jadi orang beriman ini walaupun tak maksum daripada silap dan salah, tak ada jadi sunyi situ, berdosa ni ada, akan tetapi untung sah. Kena khabar, kena rasa di dalam hati. Itu setengah daripada maksud ayat Al-Quran daripada surah Fussilat ayat 19. Mari kita turun tengok. Apabila sapa kepada api neraka tu, sapa dapat tu. Sapa dapat tu. Sapa dapat pintu api neraka, tak masuk lagi. Apabila sapa duk beripung di situ dengan cara ramah, supaya kita duk beripung tu lah. Nah, kita duk beripung di satu tempat tu jadi ramah, jadi bersumat, tak salah kata, tak luar orang lah. Nah, kalau beripung situ, berapak-rapak situ lah. Gapo hak berlaku depan tu. Berlaku depan tu banyak perkara. Nah, apabila sampai di situ, malaikat tanya dulu, alam ya'tikum nazir? Siapa ke sini ni, mung ni buat apa ke? Tak ada siapa pergi royak ke lagu mana ke puak mung siapa ke jadi gitu lalu. Malaikat ni dia sendiri pun sebagai kerja dia. Nak kata dia nak buat dengan semata-mata tu, tak juga. Tapi ke tugas kena buat kerja. Kita faham dah orang ada tugas kena buat kerja, ya gitu. Tanya puak-puak hak mari duduk depan neraka ni tahu cerak dah lah kata puak ni kena masuk neraka. Hak kita dah kecek ni orang kafir betul-betul lalu dah. Ada apa orang yang beriman tadi itu, ya satu ya boleh duduk kat situ, boleh duduk juga boleh jadi. Tetapi yang nak lekat duduk situ tu ya banyak perkara. Kalau ya hati molek, ya rahmat kepada orang, ya ni, ya lucu, ya najah dengan sebab syafaat tu. Karena syafaat di sisi ahli sunnati wal jamaah ni ada. Tak seperti mazhab lain. Maka hak ni hak benarnya. Karena ada dalam hadis yang sabit, ada dalam Quran, ada di dalam ijma'. Tu makna kata benda yang boleh kita itu bertupai, benda yang boleh kita ambil faedah daripada tu. Lalu malaikat tanya, qalu alam ya'tikum nazir, tak mari ke rasul-rasul orang-orang yang duk royak, nabi-nabi ke, warasatul anbiya ke, pendakwah ke, penceramah ke, alim ulama ke, tak royak ke? Qalu bala. Kata puak ahli neraka tu qalu tu. Qalu bala, ya bahkan mari qad ja'ana, datang kepada puak kita. Nazirun, ngaku cerak-cerak. Ngaku jelas-jelas kata, ya mari kepada puak kami, nazir. Akan tetapi puak kita jadi kan? Fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa takzibun. Allah. Tu. Datang mari tetapi kita bakit bahaung. Bakit bahaung sebab apa? Dengan sebab kita sendiri tak faham. Otak kita mikir tak ada. Terkadang kita ada akal fikiran. Tetapi kita mikir tak ada. Di atas cobaan hak masuk dekat dengan kita mikir tak ada. Lupuk apa nama?
peluang keamasan tu luput tu baik pada kita. Ya Allah. Seolah kata kita duduk atas muka bumi ni, gitu duk royak. Ya seolah kata dia dak heret sama kita. Duduk dalam cabar lagu mana nak kata? Duduk dalam cabar Akal fikir ada. Tenaga ada, harta ada, masa ada. Khabaran yang benar, siapa? Peluang pula Tuhan beri. Akan tetapi dengan sebab mikir tak ada, dengan beberapa tarik ke, tinggal benda hak betul, turut benda hak tak benar. Fakazzabna wa qulna, maka kata pula kita, ma nazzalallahu min syai'. Tuhan tak ada waktu orang gapo ni. Bukan ajaran hak betul ni. Bukan ajaran hak kena ni. Tak sesuai dengan semasa ni dan sebagainya. Dia kata ikutlah. Maka rupa-rupa lagu tu kalau kita tengok di dalam orang yang pakai hidup dengan cara lalai tu, ya nampak. Ya ada benda-benda tu. Ya nampak boleh kita tengok. Ya nampak boleh kita tengok dengan cara jelas. Kita orang yang beriman yang Tuhan berikan tu, alhamdulillah lah. Jadi kata, benda-benda tu kita boleh jaga, boleh gawat. Tetapi orang yang duduk dalam suasana yang kurangnya iman, kurangnya suasana Islam dan sebagainya, orang di tepi tu bukan orang beriman, bukan orang Islam. Terpaksa dia kena pergi kerja situ ke, belajar di situ ke, berobat di situ ke dan sebagainya. Terkadang jadi memunuhkan cara memikir. Tu kita tengok pada gambar hak umum. Setengahnya duduk dalam masyarakat kita sendiri. Tetapi yang masuk balik telefon kata, masuk balik internet kata, masuk balik TV kata, dan tu dan ini daripada alat-alat canggih termakan dalam otak. Duk dalam keluarga orang Islam, duk dalam keluarga kita, suasana Islam, gapo Islam belaka, tapi cara memikir tak kono. Banyak. Bukan tak ada. Seolah kata sekarang lah ni, setiap bucu nak mengkazzabna wa qulna ma nazzalallah tadi itu. Nampak tu tak? Tu makna kata dusta terkadang dusta dengan amali saja, bukan dusta dengan i'tiqadi. Amali kita tak amal lagu tu. Tak ada amalan lagi. Tapi i'tiqad masih ada lagi tu, walaupun kuning pun. Kuning makna kata cahaya je sikit pun tak apalah. Akan tetapi gitu. Setelah daripada tu, apabila duduk situ dah, duduk depan api neraka tu, duduk depan tu, duduk nak kira tu. Sehingga mana Tuhan kata ayat 20 ni kata, hatta idza ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ya Allah. Sehingga mana tu, hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka sampai kepada neraka. Siapa dah depan neraka? Ja'uha mana wuqifu 'alaiha, mana duduk depan dah lah. Apabila bukanya kena masuk dah lah. Nasallahu taala as-salama wal afiyah. Lalu apabila duduk sini, duduk depan neraka, belum daripada nak masuk tu duduk wakaf situ, duduk berhenti di situ. Maka pendengaran dan penglihatan, pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan mereka menjadi saksi terhadap mereka. Menjadi apa? Menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Jadi seolah kata apabila siapa duduk situ, dengan sebab Tuhan ni yang nak nampak sungguh kepada hamba dia. Takut hamba dia tak puas hati. Sedangkan hamba tu tahu bercakap dah. Kata dia salah. Tak ada pergi ada kata gapo sini. Salah ke salah lah. Tapi Tuhan ni dengan sebab adil dia ni, dia nak nampak juga kepada diri manusia sendiri tu dengan kacamata zahir selalu.
Bukan sekadar kata ada dalam hati saja. Tak. Sehingga mana? Menyaksi di atas mereka itu oleh pendengaran. Ni, dengar telinga ni. Nyaksi. Aku dengar sungguh demo tu duk tuduh orang aku berpakar. Aku dengar sungguh orang tu duk tuduh orang nak pecah belah dengan demo tu. Aku pun tak ada mikir dengan akal sebagainya. Aku dengar ni hak benda hak pesing kata tak molek tadi tu. Telinga ni royak aku dengar sungguh. Dan mata menyaksi juga. Menyaksi juga kata gapo dia. Hak dia tu duk tengok tu gapo. Guna lagu mana. Tu makna kata absaruhum. Duk tengok Rusia orang, duk nak kaji Rusia orang, nak buat benda hak rancangnya buruk, dia kena guna mata. Guna mata untuk berdeki ke orang, panggil ain. Bahasa agama kita ni. Hasad apabila tengok dengan mata, sakit demo tu. Guna mata. Dan berbagai-bagai bahagia daripada dosa-dosa tadi hak guna mata, kita sendirilah boleh kira ambil situ tu. Wa absaruhum, kemudian wa juluduhum, dan kulit-kulit mereka. Kulit kita ni menyaksi bagi kita. Menyaksi bagi diri kita. Menyaksi dengan apa? Bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka itu buat kerja. Dengan apa yang mereka itu buat kerja. Kita hak buat kerja sendiri, kita kena menyaksi diri kita sendiri. Dengan sebab itu katanya alim ulama kita ni bagi orang Islam. Ada pun orang kafir tak ada boleh nak tolong gapo dah. Sebab dia buat gapo-gapo pun Tuhan tak terima. Dengan sebab dia itu tak beriman. Adapun orang Islam suruh fattabi' as-sayyi'ata hasanah tamhuha, Nabi kata. Ikut olehmu kejahatan hak mu buat kerja, mu ikut kebaikan lepas daripada tu. Nescaya kejahatan itu disapuhkan dengan sebab engkau buat pekerjaan. Kita buat salah dengan tangan, kita buat kebaikan dengan tangan. Kita buat salah dengan mata, kita buat kebaikan dengan mata. Kita buat salah dengan Tuhan dengan sebab kita guna telinga, kita guna. Buat lagu mana? Telinga itu jadi buat baik dengan Tuhan. Kulit kita dan anggota kita semualah. Itu cara keluar bagi orang beriman. Ada pun orang kafir dah. Buat setara mana pun Tuhan tak terima. Dengan sebab apa? Sebab dia kufr. Sebab dia kafir. Tuhan pun kata, Man amila salihan min zakarin au unsa. Siapa dia yang buat amal, lelaki baik, perempuan, amalan yang salih, wa huwa mu'minun, pasti dia itu kena orang yang beriman. Pasti kena orang yang beriman. Baru Tuhan falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Baru Tuhan nak dia hidup di atas dunia ni hidup yang bahagia, dan Tuhan nak balas balasan yang baik bagi apa yang dia buat kerja. Dengan itu Allah bil iman. Ingati kamu dengan Allah Ta'ala. Iman kita tu pasti kita kena tahu. Lalu puak ni hak duk jadi berasa kata terima dah hati apabila Tuhan buat lagu ni pula sekali. Telinga, mata, anggota kulit ni menyaksi. Jadi kau tunduklah kepada Tuhan. Tak nak kata gapo dah lah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk. Tunduk dalam keadaan lagu mana? Tunduk dalam keadaan tak kuasa nak dakwa gapo-gapo dah. Tak kuasa nak dakwa gapo-gapo terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Tuhan itu buat akan ini perbuatan. Lalu dia kata sepatah. Hak dia nak kata tu dia kata gapo? Dia kata tu dia kata gapo? Hei umat Islam, mari kita tupai tengok. Orang hak tak beriman kena seksa. Kita nak jaga diri kita sebagai kita orang beriman ni takut kena seksa apa dengan dia. Kita tupai tengok. Hak tu ada ayat hademo ni hak orang tak beriman, tapi kita orang beriman bolehlah ambil pengajaran.
Lalu orang hak kena masuk neraka tadi itulah. Hak menyaksikan kulit-kulit dia, mata-mata dia, telinga-telinga dia tu. Lagu mana? Tengok. Dia kata gini. Ayat 21 tu. Tuhan kata, waqalu. Kata mereka itu. Siapa mereka itu? Puak hak kena masuk neraka tu lah. Nas'alullah ta'ala as-salama wal-afiyah. Kata bagi siapa? Lijuludihim. Kata bagi kulit-kulit mereka. Kata bagi kulit-kulit mereka. Kenapakah Allah Ta'ala tak ada kata waqalu lijuludihim wali a'yunihim wali absarihim, tak kata gitu? Kerana gapo tak kata lagu tu? Kerana Tuhan nak rayak kata lijuludihim ni kulit kita ni tepat hak jadi sedap, hak jadi rasa, jadi lazat dan sebagainya dia sentuh dengan kulit. Maka kulit ning lah ada di anggota manusia, seluruh tubuh badan dia tu lah yang banyak lebih pada dengar, lebih daripada lihat. Mata ni kadang ning ya, telinga luah tu ya, telinga tapi kulit seluruh. Nampak tak? Seluruh. Di tangan, di kaki, di tubuh, di gapo kata gilah tu kulit. Maka hasil daripada tengok, hasil daripada dengar, nak khidmat pada kulit. Nak khidmat pada apa? Khidmat kepada kulit. Dengan sebab itu, ia kata, waqalu lijuludihim. Bagi kulit-kulit mereka. Seolah kata tuwek kecek dengan kulit. Lima syahidtum alaina. Kenapakah puak munghe kulit menyaksikan di atas kita, di atas diri kita sendiri ni, buat apa dah menyaksi? Duk royak buat apa seolah kata? Nak kecek hak dengan Tuhan ataupun malaikat zabaniyah tak berani. Sebab dia tahu dia salah. Tapi dengan tabiat manusia ni dia nak kecek juga. Salah pun nak kecek. Maka Tuhan nak ayat tu kecek sungguh tapi kecek gini. Kalau kita tak ada jadi pelik gapo lah kita. Apabila salah dah. Naik sen, naik gapo salah. Dia nak kecek juga. Terkadang cakap manusia kita ni hadap kecek-kecek ni benar sia-sia saja pun ada. Dengan sebab itu kita kena letakkan ukuran kita. Kata bercakap ni kita boleh gapo daripada dia bercakap. Kalau tak ada beda kita tak. Tak dengar boleh tapi tak. Itu tepat dia. Jangan memasukkan di dalam akal fikiran, dalam jiwa perasaan, tak. Barulah kita nak bawa diri hadap ke depan. Kata, buat apa duk menyaksi di atas kita sendiri? Kok mana ni? Duk menyaksi atas kita sendiri ni. Lalu kulit pun kata. Ni benda lagi akan berlaku dan lagi akan boleh rasa lah manusia. Boleh tengok. Hak Tuhan rayak ni ya benar. Supaya Tuhan rayak masalah kita duk ngaji. Apa nama masalah apabila naik atas udara tu jadi tak ada oksigen. Supaya tu. Air laut dengan air sungai ni tak masuk pergi mari supaya. Hak tu salah satu daripada 2-3 rupa yang kita ni boleh dengar. Dengan cara kasar-kasar. Nak kaji lagi ada lagi. Ilmu-ilmu tu. Nah, di dalam Al-Quranul Karim tu. Banyak sebab wa yakhluqu ma la ta'lamun. Tuhan jadikan makhluk hak benda kita tak tahu banyak lagi. Terkadang kita duk berasa kata hak kita duk tengok ni cukup dah, ada lagi hak Tuhan jadi. Hak kita tak tahu. Tuhan sendiri menyaksi kata banyak lagi hak kita tak tahu. Lalu kata kulit. Qalu katanya kulit tu jadi boleh kecek. Tak ada belak gapo. Kulit boleh kecek jadi rananya tak ada jadi pelak gapo. Zaman dulu kan, orang zaman dulu benar-benar tu. Orang Arab ni ya kemajuan dia ni ya belakang daripada kita. Nah, dia maju belakang daripada kita. Sekarang ni majulah dah. Maka ia ni orang falah. Falah ni orang kerja di ladang-ladang, di kebun-kebun, di benar-benar gitulah. Orang panggil falah. Ada satu orang tu, orang kaya lah sikit, pada orang lain.
Nah, kaya sikit pada pada orang lain, dia beli radio. Kalau zaman kita agak take orang tua kita zaman dulu. Nampak dah tu? Take orang kita zaman dulu ni radio tu ke? Gi pasar tempat lah, tempat ladang-ladang nak buat kerja, pasar dengan tempat buat kerja dia tu buat kerja lagu tu. Lalu orang hak tak pernah tengok, cuba kita khoya. Orang ada hak tak pernah tengok. Tak pernah tengok orang nu. 60 70 atas dulu. 70 tahun dulu, 80 tahun dulu, tak pernah tengok alat tu. Tak pernah tengok apa panggil radio tu ke? Take tu tak bisa tengok. Lalu dia dak perhati tengok kata bagaimana suara dok tubik daripada ibu dia tu. Akik tengok besi. Radio zaman dulu tu besi, berat dia tengok besi. Gano tubik suara manusia, suara dok kecek, suara baca Quran, suara tu, suara ni. Lalu kelik royak kepada anak cucu dia kata, tadi si Digi di ladang-ladang buat kerja tu, saya bawa ibu gapo tak tahu nak panggil juga, dia kata. Nah, ibu gapo apa tak tahu nak panggil juga. Bawa mari tak depan CD, dia kata, dia buka ada suara Quran tubik mari kita nak tengok, dia kata besi, dia kata bagaimana besi tu boleh bercakap, dia kata. Orang panggil ilmu pengetahuan setara tu zaman gapo? Zaman tu dia faham lagu tu. Lalu belai-belai duk ngajar anak cucu dia ni, tok guru kita lah royak khabar ni. Masa duk ngaji tafsir dengan dia luar negara hari tu. Duk baca ayat ni, ayat kita duk ngaji. Nah, ayat kita duk ngaji ni, munasabah bawalek baca ayat ni. Ya orang dulu ni yang mengajar sungguh Quran kepada anak cucu. Nah, lepas maghrib tu dia kumpulkan anak cucu dia sendiri mengajar Quran. Orang Arab ni yang mengajar cara baca, cara faham. Dia duduk situ. Dia mengajar sampai ke Isya tu. Sudah. Cara lagu tu. Lalu dia kata, dia kata, hak Tuhan royak kata kulit ni boleh bercakap, dia kata. Tak ada belak, dia kata. Sekarang lah ni kita boleh tengok. Dengan mata kepala, tadi boleh tengok, dia kata. Besi tu bercakap, dia kata. Nak royak kata gapo? Nak royak kata apabila Tuhan ni, dia kuasa di atas semua, benda hak manusia boleh buat ni. Kalau kita nak khoyar dengan akal fikiran kita, kalau kita bukan ahlinya, tak sampai juga situ. Ambil lagu mananya pelago, royak lagu mananya buat lagu mana sampai ke tubik suara. Daripada tali keset dulu tu boleh tubik suara tu buat lagu punya pelaga lagu mana. Kita bukan ahli nak royak tak boleh. Maka hak ni itu pekerjaan manusia, pekerjaan makhluk. Hak ni pekerjaan Allah Taala, tak lebih lagi. Itu maksud kata apa hak Tuhan royak tu ya benar. Wajib kita membenar di atas benar hak benar, walaupun kita tak tahu kata rupa benar tu lagu mana. Sebab terkadang kita apabila kita dengar orang-orang yang bijak sana, terkadang kita tak sapa mikir dia, pemikiran dia tu dengan pemikiran tak sapa. 2-3 tahun baru nampak, gitu maksud dia. Hanya gitu. Terkadang ayat Tuhan tu, akhirat esok ni boleh tengok. Nampak tu tak? Tapi sekarang lah ni, Tuhan dah nampak sikit-sikit. Hak Tuhan dah royak, hak sakut paut dengan hak sains tadi tu kau tengok, boleh tengok. Itu nak ayat kata kau nampak kebenaran. Bagi mereka yang nak ikut kebenaran boleh turut. Tapi orang tak ikut kebenaran tubik juga. Tubik. Alat kau canggih, orang kau jauh pada agama. Alat kau canggih, orang kau jauh pada agama. Itu adalah benda yang kita sendiri kena jagalah. Kena jaga diri. Lalu katakan wa qalu li juludihim limat qalu antaqanallah. Katanya kulit tu seolah dak bicak tuai dengan kulit tu, dak bicak. Qalu kata kulit itu antaqanallah. Allah Taala mentuturkan kami. Allah Taala wi aku kecek. Pelik ke?
Tuhan menjadi daripada benda hak tak ada kepada benda hak ada ni kita boleh berimej. Benda hak ada dah nak buat gini tak boleh. Kita kata benda alayya yasir. Alaina yasir. Di atas kita ni mudah ya. Allah. Sebab tu apabila kita gantung dengan Allah Ta'ala sungguh. Benda hak mustahil. Benda hak tak boleh nak jadi. Jadi. Benda tak suka-suka nak boleh. Boleh. Dengan sebab apa? Sebab iman kita. Sebab tu apabila orang ada iman dengan Allah, adanya tauhid dengan Allah, adanya tawakal kepada Allah, ia lega. Tak sama sekali jadi contrak, kalau bahasa Sia kata. Tak jadi sepik dada, tak jadi apa nama ni panggil kata, jadi sumat, tak ada jalan keluar, jadi sutuk, tak ada. Benda ni tak ada. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita gantung kepada Al-Aliyul Hakim. Al-Qadir, ala kulli syai'in qadir. Allah ala kulli syai'in qadir. Kita gantung situ tu. So Allah kata, benda hak payah jadi mudah, benda hak mustahil jadi mungkin, boleh belaka. Allah. Benda ni adalah perkara yang kita sebagai orang Islam kena rasa di hati. Rasalah kita di hati dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala di sini. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah. Katanya kulit. Tuhan kami bercakap. Allah itulah yang memberikan orang mana-mana yang nak bercakap. Tuhan. Yang kita boleh bercakap ni izin Allah Subhanahu wa taala. Manusia kita ada boleh kecek ni, boleh dengar suara ni. Tu mana Allah Ta'ala juga beri. Bukan yang lain. Nampak tak? Cuba kita perhati di lidah. Cuba kita perhati di lidah manusia. Marilah jenis Arabi ke, jenis Melayu ke, jenis Cina ke, jenis Bangladesh ke, jenis gapo katalah. Supa tak lidah? Supa ya. Alat yang Tuhan buat di dalam mulut manusia tu supa. Tapi waqtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayat. Lidah sama, tetapi bahasa yang keluar daripada lidah tak sama. Itu adalah satu tanda kebesaran Allah Taala dan kekuasaan Dia juga. Tapi kita tak khabar. Khabar sikit ya khabar. Qalilan ma tu'minun, qalilan ma tadhakkarun. Qalilan ma tashkurun. Qalil, sikit. Sebab itulah kita belalah nak sikit, nak banyak tu. Ya bukan tepat hak kita duk nak itu. Hak muhimnya, hak pentingnya kita tu duk di mana. Kita tu duk di mana. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Tuhan nak wari buat apa ni? Wa huwa khalaqakum awwala marratin ni. Tuhan wari buat apa? Ayat ni adalah penting bagi kita. Wa huwa khalaqakum awwala marrah ni nak wayak kata tak ada jadi pelik pun manusia. Tuhan yang menjadikan kamu daripada tak ada kepada ada, Dia yang menjadikan kamu mula-mula. Takkan Allah Ta'ala yang menjadikan kamu. Kamu apabila ada kulit ni, kulit nak menyaksi, nak boleh bercakap, nak boleh kecek dengan tuan dia, tak boleh. Tak boleh. Ya boleh, tak boleh buat apa. Sebab tu wa huwa khalaqakum awwala marratin tu kena detail situ. Kena rasa di dalam hati kita kata benda ni adalah benda yang sungguh, benda yang pasti, benda yang ada, benda yang bukannya khayal-khayalan, itu bukan. Dialah yang menciptakan kamu pada mula-mula. Asal kita tak ada ke kita ni? Mana ada kita? Daripada tak ada ni kita. Kamu dia Tuhan menjadikan daripada tak ada kepada ada. Tuhan wi pula kepada kita rezeki. Wi tempat kediam, wi pakai, wi minum, wi makan ni. Wi-nya orang di tepi, wi-nya anak cucu, wi tu, wi ni. Semua itu. Ya tu daripada Allah Ta'ala. Tapi terkadang kita gunakan perkara itu lawan Tuhan.
Seperti orang tak beriman. Orang Islam, alhamdulillah lah, tak apalah. Tapi orang hak tak beriman je guna gitu. Dan orang yang termakan dengan cara mikir orang tak beriman walaupun orang Islam, ada juga ciri-ciri seperti itu. Kena mengingati semula. Setelah daripada Tuhan dok royak, kata dia yang beri belaka, dia jadikan kita kali pertama pada tak ada kepada ada. Lepas tu kita berasa kata kita nak duduk sini selama-lama. Tak, wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah Ta'ala lah kita akan kembali terimanya balasan. Wa ilaihi turja'un. Makna kata kita akan kembali kelik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kelik buat apa tu? Buat apa kena ada mati? Muka kata Tuhan hidup dah. Apa Tuhan tahu kita hidup berpanjangnya selalu, apa kena ada mati pula? Terkadang tanya soalan-soalan itu di dalam seseorang diri manusia tu tanya. Apa Tuhan tahu hidup selalu panjangnya lagi selalu? Apa tahu gitunya? Apa kena ada mati? Maka jawab kata, Tuhan sistem cara jadi dia ni, dia nak tengok juga kata kita ni usaha macam mana. Nak tengok kata kita ni sekadar mana. Seperti walillahil mathalul a'la, seperti guru kita, ustaz kita. Kalau dia nak winajah. Dia tahu dah kata kita mengaji boleh. Dia tahu kata ni ngaji tak boleh, jatuh gitu. Tak kena periksa-periksa pun tak apa dah. Tapi bukan sistem lagu tu. Nampak ada tu? Bukan sistem lagu tu. Ya cara dia tu Tuhan jadi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tadi itu dia kena jalan tu sistem ni. Maka di diri mati tadi itu tu tanda besar sekali kata dunia ni tempat kita nak buat gapo. Dunia tempat kita duduk sekarang ni kita nak buat gapo, kita nak rancang dia macam mana, kita nak bawa dia ke mana, ni kita kena tahu di situ. Kena tahu di situ supaya kata kita nak pergi tu jadi kena. Kalau tidak payah. Nah, kalau tidak jadi susah kita. Kita tak pandai nak pakai hidup. Ni kata terkadang. Tak pandai nak pakai telinga. Tak pandai nak pakai mata. Tak pandai nak pakai akal fikiran. Tak pandai. Tak reti cara nak pakai. Tak tetap. Orang tak tetap. Orang tak ada pendirian. Orang tidak adanya cara mikir sebagai pemikiran yang lulus dan waras. Tak ada. Tu. Dunia ya lagu tu. Ya ada gitu, ada gini, ada gitu, ada gini. Kita nak pergi hitung dia tu tak boleh. Sebab tu Tuhan kata wa ilaihi turja'un. Kepada Allah Ta'ala kita akan kembali kelik. Kena kelik kepada Tuhan. Pasti hak ni. Pak kita tengok. Daripada hari tu sampai ke hari ni, cuba tengok rupa kita ubah dah. Cuba tengok gambar hak kita boleh 20 tahun dulu kerana 10 tahun dulu kerana 15 tahun dulu kerana ya ubah. Itu dalil kata apa tu? Dalil kata kita akan hilang. Bukan tetap. Tak tetap. Wa ilaihi turja'un. Kepada Allah Ta'ala lah kita akan kembali kelik. Kita akan kembali kelik. Setelah daripada tu, ayat yang ke-22, ayat ni Tuhan nak cerita pula tentang orang yang suka buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang suka tak molek. Orang Islam suka molek dengan Tuhan. Tuhan coba dia, dia suka molek. Tuhan periksakan dia, dia coba molek. Tuhan musnah gagapo kan, dia coba ya husnuzan. Suka molek dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sifat al-mu'minin. Tuhan katakan ayat yang ke-22 tu, Tuhan kata wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Allah. Ya rugi ya kita tak pandai nak kira ni. Rugi besar.
Orang kita ada pandangan, ada akal fikir, ada tu, ada ni, tapi tak pandai nak mikir, tak pandai nak kira. Rugi. Rugi besar. Nah, rugi besar sekali. Sebab itulah kita ni, kalau kita tak pandai nak pakai juga, hak alat, hak tu hewi tu, punah. Apabila punah tu, dia punah sampai ke hidup kita. Nah, dia punah dengan orang tu. Dia punah dengan suasana tu. Dia punah dengan perhubungan. Ada sebagainya. Dan pengajian ataupun perniagaan ataupun amal ibadat jadi punah habis. Ya setangga ke setangga. Kalau tidak tu jadi punah. Benggerak hidup. Alah mana? Dia kata, dan semasa kamu berlindung. Dan semasa kamu itu berlindung ketika melakukan dosa di dunia, susuk. Tak buat dapat orang. Dahulu, ni orang kafir nah, ni orang kafir. Kita nak keceh orang kafir. Ayat ni orang kafir dulu. Bukanlah kerana kamu bimbang pendengaran dan penglihatan serta kulit badan kamu menjadi saksi terhadap perbuatan dosa itu. Akan tetapi kerana kamu menyeka bahawa Allah Ta'ala tidak mengetahui kebanyakan dosa yang kamu lakukan secara tersembunyi. Ini ada sedikit daripada penafsiran daripada Al-Quran ini. Mari kita tengok dengan cara jelas. Puak-puak hak duk kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, sebagaimana Abdullah ibn Mas'ud riwayatlah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, itu Bukhari dan Muslim. Dia katakan, dia kata, satu hari itu, ada 3 orang daripada kalangan orang Mekah lah. Duk tutup gantung di Kaabah tu, di astaril Kaabah. Astar mana kain tudung Kaabah tu, okay? Kain tudung Kaabah tu, puak dia pakai duk menusuk dalai tu. Duk menusuk dalai mana? Dalai kain Kaabah tu. Puak dia. Ni Abdullah bin Mas'ud duk cerita lah. Tuai sore-sore ni lagu mana? Gemuk, perut pucik-pucik. Puak kurih. Puak-puak hak kurih. Tuai besar. Perut dia bucik. Ni Abdullah duk rayak dalam hadis sahih ni. Tetapi tuai besar saja. Peheh lu. Tuai besar tapi otak semuk. Maaflah dia. Otak semuk. Halu otak dia. Qalilul fikr. Mana kata sikit. Tak pandai nak mikir. Kalau tengok dengan tuai tak kalau bahasa petani ke tak seng. Nah, tengok dengan tuai tak munasabah, tidak munasabah lah dengan tuai tu, dengan jasad dia tu. Sebab tu terkadang kita tengok kepada rupa luar sahaja dengan kita tak muamalat dengan cara jelas ni. Terkadang kita tak tahu kata hakikat dia tu macam mana. Dia kena muamalat. Al-hayatu iaitu al-muamalah, mana kita bergaul dengan dia. Baru boleh tahu. Ya kata ubik. Apa nama, cara mikir dia macam mana. Nah, budi pekerti dia macam mana, akhlak dia macam mana, gapo ya kata ubik. Dengan sebab apa? Muamalah. Sebab tu ulama kata ad-din al-muamalah. Agama ni mana kata kita kena bergaul, baru tahu kata dia macam mana. Lalu Abdullah bin Mas'ud kata tuai besar. Tapi otak lu semua. Nisbah kata tak pandai mikir. Nampak tu tak? Tak pandai mikir. Lalu 3 orang ni, sebab nak turun ayat yang ke-22. 3 orang ni duk cakap buat dia. Dengan cakap yang tidak mendengarkan. Makna kata duk kecek. Tak ada jadi derah sangatlah kecek mudah-mudah gak. Fayatakallamu bikalamin lam asma'hu. Mereka itu duk kecek 3 orang tu. Aku Abdullah kata aku tak ada dengar pun. Abdullah ni duk tak ada jauh lah. Abdullah ni lepas daripada Sayyidina Umar memeluk agama Islam, Abdullah ibn Mas'ud muzahir semaya dalam Masjidil Haram.
Belum daripada tu dia tak berani. Belum ada Umar nak memeluk agama Islam ni. Abdullah bin Mas'ud tak berani nak semaya situ. Nabi dia duk pergi semaya. Lalu peristiwa ni berlaku, Abdullah duk situ. Mana duk di, kalau bahasa tani panggil benda Kaabah tu bawah tempat duk tawaf tu. Orang pergi Mekah tempat duk tawaf tu dah dekat lah dengan Kaabah tu. Lalu kata seorang daripada puak dia. Faqala ahaduhum, kata seorang daripada dia. Atarawna anna Allah yasma' kalaman hadha? Daripada 3 orang kecek seorang, 2 duk dengar. Mung pandangan mu lagu mana? Mu mikir lagu mana? Kecek mudah-mudah gitu. Tuhan dengar tak cakap pe buat kita? Hak kita duk kecek tu Tuhan dengar tak? Tuhan duk nusuk belakang apa nama? Sitaril Kaabah, belakang daripada kain tabir tak Kaabah tu. Faqala al-akhar, maka kata seorang hak kena tanya tu, orang lain pun kecek pula daripada 3 ni lah. Kecek seorang dengar 2, kecek seorang dengar 2. Betul tak? Dia kata apabila kita akadkan suara, iza rafa'na al-aswatana sami'ahu. Apabila kita akad suara, Allah Ta'ala dengar, dia kata. Ya kira cara dia. Musyrikun, musyrikun. Puak-puak dia lah tu. Lalu wa idza lam narfa'hu lam yasma'hu. Kalau kita tak akad suara, dia tak dengar. Allah. Allah kata, dia duk kira cara dia. Ni apa yang kata qiyah Tuhan dengan makhluk ni. Nampak? Qiyah Tuhan dengan makhluk. Kalau kita munasabah, Abdullah bin Mas'ud duduk depan tu, dia tak dengar. Dah, tu makhluk tak apa. Tapi puak ni, dia otak dia haluh. Tuan besar. Supaya orang yasan ni, tuan tu jangan duk kira lah. Nampak tak? Terkadang tuan apa kecil juga, otak apa kecil juga. Teruk lagi. Ni mujur tuan besar, otak kecil. Dia boleh sosok mana. Dia kena bedah tu. Lalu kata yang yang ketiga tu. Dia kata, kalau kita kecek, derah Tuhan dengar. Kalau kita kecek kohor, Tuhan tak dengar. Cakap kohor, Tuhan tak dengar. Setelah daripada Abdullah ibn Mas'ud dengarkan peristiwa tu, duk kecek sama dia, bicara sama dia tu. Fadzakartu dzalika lin-nabi alaihi salatu wassalam. Ning sahabat. Ada gapo, ia kembalikan urusan tu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Juga kita, apabila ada gapo, kita kembali klik kepada orang yang kita rasa siqah tu, kita tanya dia. Guru kita ke, ibu bapa kita ke, pia katalah, terutama guru kita tu, tanya dia. Sebab guru yang hendak baik dengan kita. Supaya Nabi hendak baik dengan sahabat tu lah. Dia nak gapo, dia berjaya dah. Dia nak uwi kebaikan kepada orang pula tu. Lalu Nabi pun senyap, tak ada kata gapo. Lalu ayat ni turun. Fa anzalallahu azza wa jalla wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala jududukum. Sehingga ayat yang ke berapa tu? Ayat yang ke 23 lagi kita akan dengar. Baru turun ayat. Allah. Seolah kata dia duk bisi cara puak dia, duk kira cara puak dia. Dia seka tak molek. Walakin dhanantum, sengka annallaha ya'lamu la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Seka kata Tuhan tak tahu. Sedangkan Allah Ta'ala ni tahu belaka. Ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun wa ma lam yakun in kana yakun kaifa yakun. Tu ilmu Tuhan. Tahu benda sedia kala, adit. Tahu benda sekarang, pacuban. Tahu benda lagi akan datang, anakot. Tahu benda yang tak ada, kalau ada, bagaimana yang nak ada, Allah tak tahu. Allah Ta'ala tahu. Quran royak kepada kita dan akal fikiran kita nak terima dia jadi Tuhan kita ni, kita nak sujud, rokok kepada dia, patuh, taat kepada dia ni, kita padai lah. Kata dia tu tahu belaka. Dia tahu supaya kita tahu ratik dak ratik. Nak buat jadi Tuhan lah mana.
Tak sempurna sifat kamalat dia, sifat kesempurnaan dia tu. Tak gitu. Tuhan kata wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah Taala itu ada anak kunci ke benda yang gaib. Tidak tahu benda tadi itu malaikat Allah hanya jua. Allahu akbar. La ya'lamuha illahu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dah mana ilmu Tuhan? Tuhan ni ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Ta'ala tahu benda ada di darat ni dan benda ada dalam laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak jatuh gugur sehelai daripada daun kayu, daripada pokok dia, malaikat Tuhan tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi. Dan tidak ada biji yang halus duk bawah patak bumi tu, yang gelap pun tak tahu. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tak ada tempat yang kering, tempat yang basah. Malaikat Tuhan catat belaka duk dalam kitab Lauhil Mahfuz dia. Mana ilmu makhluk nak sampai situ? Jangan kata daun kayu, rambut kita duk tak kepala kita berapa orang tuas diri pun tak tahu. Bulu yang ada di dalam jasad kita semua ni berapa helai tak tahu. Ayat terlemah kita. Tak gitu kan? Tapi Tuhan tahu belaka. Tu ilmu Tuhan. Apa tah lagi duk kecek, duk gapo. Ma yakulu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa wa huwa ma'hum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Tuhan ni dengan semua perkara Tuhan tahu belaka. Kita tak kecek tiga orang malaikat dia tu seolah Allah kata duk jadi orang yang keempat. Tak jadi 4 orang, 5 orang mereka dia je kena. Makna kena? Seolah Allah kata dia duk dengar kita. Di mana kita kecek gapo buat gapo, dia tahu belaka. Sebab tu ayat di kepala ayat alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Alam tara annallaha ya'lam, mengetahui. Ayat hak tutup innallaha bikulli syai'in alim. Ilmu sama ilmu tutup habis. Apakah mereka ini suka kata lagu mana? Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Bagaimana nak boleh jadi? Ini adalah salah besar. Adalah salah perkara ni. Tak betul kita. Tak betul kita. Kita kena tahu kata Tuhan sama dengan kita. Sebab tu datang pada satu hadis Nabi Muhammad SAW sebagai Imam Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan dalam sahih dia, dia kata innallaha tabaraka wa ta'ala ana ma'a abdi 'inda dhanni bih. Makna kata aku ni serta dengan hamba aku. Kalau hamba tu suka baik terhadap aku sekali dengan dia. Wa ana ma'ahu idza da'ani. Allah. Aku serta dengan hamba aku apabila hamba tu seru aku. Tuhan cedek nak terima, nak kita minta ke dia. Sampai kaya murih pula kita tak minta ke dia. Man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Siapa dia tak minta hajat kepada Tuhan, Tuhan marah dia. Nak kita minta, tapi kita tak ada perhubungan langsung berasa. Tapi alhamdulillah sekarang ada dah. Sebab orang pakak duk mengajar amal lah ni kan. Orang pun pakak ambil dengar, pedah bagi diri kita masing-masing. Tu dia. Setelah daripada tu, Tuhan kata pada ayat yang ke-23 tu, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Punca nak jadinya kerugian, kemusnahan sebab apa? Ni sebab ni.
wa dzalikum, dan sengkaan kamu yang demikian itu. Duska kata Tuhan apabila kita bisik kecek koha, Tuhan tak dengar, Tuhan tak tahu. Duska lagu tu lah mana jadi? Dhanantum bi rabbikum, yang kamu itu sangka terhadap Tuhan kamu ialah perkara yang membinasakan kamu. Perkara tu jadi binasakan. Ardakum, binasakan kita. Tak binasa kita kok mana? Kita duk sangka kata apabila kita buat lagu ni Tuhan tak tahu. Kita buat Tuhan catat satu persatu. Tak nyanyi kita. Walaqad na'lamu, apa nama dalam surah tu Al-Qaf tu, na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak keluar sepatah pun lidah kita bertutur ini malaikat raqib atid tanda belaka. Tu malaikat dia apa tuai jadi raqib atid itu tak tahu. Lalu ayat surah tu hak lain Tuhan kata wa inna lahu katibun, aku tulis. Allah. Habis. Sebab tu kita setara mana kita lah. Kita dengar dah ajaran Tuhan. Kita tahu dah kata sifat Tuhan sempurna setara mana kita. Nak muamalat lagu mana dengan Allah Taala. Saya sendiri pun serupa ya. Pendengar pun sama. Ardakum fa asbahtum minal khasirin. Maka jadilah kamu daripada orang yang rugi. Orang dok kira kita dok tak tahu. Orang dok kira kita tak tahu saja. Demo boleh kita dak rugi dak. Tu dia. Kita dok gamak kata dok sengka kata tak apa. Apabila tengok markah, tengok pahala kosong. Tak ada gapo. Ada dosa saja. Hak ni ngerti. Sebab yang mengaji. Sebab tu kita kena pakak-pakak mengaji. Pakak-pakak mengaji. Setelah daripada tu, mari kita tengok pula. Setelah daripada tu. Tuhan kata ayat yang ke-24 tu Tuhan kata kan. Tuhan kata, fa in yasbiru fannaru mathwal lahum wa in yasta'tibu fama lahum minal mu'tabin. Ya Allah. Kesudahan. Kesudahan orang yang suka buruk terhadap Tuhan. Orang tak pandai nak muamalah, nak puja Tuhan, dia tak pandai. Kalau bahasa manusia lah makna tak pandai nak ambil hati. Tak pandai. Tak pandai nak pujuk. Tak pandai nak mendekati akan Allah Subhanahu wa taala, tak pandai. Tuhan katakan oleh itu sama ada mereka bersabar. Bersabar. Sabarlah ke apa? Oleh itu sama ada mereka bersabar menderitakan azab ataupun sebaliknya sama sahaja. Kerana neraka tempat tinggal bagi mereka. Mu nak sabar tak sabar hari ni tak ada lah. Mu nak sabar isbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Tuhan kata dalam ayat yang lain. Hari ni mu nak sabar ataupun tak sabar sama je di sisimu. Di sisi aku sama, mung ikut mung. Hari ni aku nak balas dengan apa yang mung itu buat kerja. Bima kuntum ta'malun. Allah. Tepat masa Tuhan wi tempoh Tuhan baik dengan kita. Tapi apabila Tuhan habis dah masa, kita tahu ya. Sebab tu fursah, peluang, dia tak ulai banyak kali. Tapi kalau kita tak pandai nak pakai, saja. Supaya sini. Supaya kita beriman. Akhir hidup dia lagu tu. Lalu saya kata, fa in yasbiru fannaru mathwal lahum. Sama ada mereka itu, sama di atas mereka itu sabar ataupun tidak sabar, hum finnar. Mereka itu tetap ada dalam api neraka. Ya Allah. Fannaru mathwal lahum. Mathwal mana tempat kediaman. Maksud saya panggil tipak ping hak dia. Tepat kesudahan hak dia. Wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Tu ayat pula so lagi. Lagu mana kata?
Sekalipun mereka itu tutup. Tutup gapo? Tutup bahawasanya nak keluar. Yasta'tibun, makna kan yasta'tibun? Makna ayyas'alu raj'ata ila dunya fala jawab lahum. Ya Allah. Makna kata mereka itu minta. Apabila siapa dah. Mung menek ni nak masuk dengan kau dah. Sudah dah, aku kira sudah dah. Kulit mung pun, mata mung, pendengaran mung, semua tadi itu pakat menyaksi belaka dah atas mung. Kesalahan mung kerana mung suka buruk terhadap Allah Ta'ala yang menjadikan mung, maka hari ni mung tengoklah dengan kau depan mung, nak sabar tak sabar, sama saja depan mung. Sama saja. Tak ada hak lain dah. Lalu mereka itu kata, wa iyasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Nak lagi, ada harapan lagi. Malaikat. Kecil Zabaniyah. Tak leh kerana kita nak minta klik semula pula kepada dunia. Ni nak mari ke dunia semula. Hak masa kita duduk ni. Dunia hak kita duduk lah ni. Waktu tu nak klik mari sini pula. Mintalah ya Allah. Tak usah kita masuklah. Kita, ibu bapa kita, kawan keluarga kita, anak cucu kita, semua orang yang kita kasihi di kalangan orang beriman, tak usah walah, tak usah lagu tu. Minta kepada Allah Ta'ala. Nasihat Tuhan beri. Nasihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada kita. Minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ikhlas hati molek, insya-Allah Allah Ta'ala beri. Ya minta nak klik kepada dunia. Yas'alu raj'ata ila dunya fala jawab lahum. Tak ada jawapan bagi mereka. Orang awak tak tahu. Sebab kita minta dia mau paling kot lain. Berasa lagu mana? Kita ni perasa lagu mana? Apabila kita minta orang paling kot lain. Tak ada ambil cakna, ambil penting pun dengan kita. Allah. Berat. Nah, hakikat ni Allah Ta'ala tahu dah. Allah Ta'ala royak hakikat ni dalam suratul Al-Mu'minun. Cuba kita pergi perhati tengok dalam suratul Mu'minun tu. Sikit dah insya-Allah Ta'ala. Kita tengok dalam suratul Mu'minun. Suratul Mu'minun Tuhan kata, Tuhan tafsir ayat ni. Wa iyasta'tibu fama hum minal mu'tabin ni. Tuhan tafsir. Tuhan sendiri beri keterangan, penjelasan, huraian. Tuhan sendiri. Tuhan katakan, Tuhan kata pada ayat yang ke-100. 100 berapa? 105. Cuba kita pergi tengok. 105 suratul Mu'minun. Tuhan royak sendiri. Kata rupanya jadi gini. Sebab Tuhan tahu ke? Kerana Tuhan tahu perangai mereka ini. Tabiat mereka ini. Dalam suratul An'am Tuhan kata walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau kita kembali puak ni semula kepada alam dunia sebagaimana dia nak, nascaya kufur pula. Nascaya dia deraka pula. Nascaya dia tak tunai janji pula. Wa innahum lakadzibun. Mari dengan inna lagi lam lagi. Takkid berapa takkid? Dusta dia ni. Bukan benar. Tak benar kali. Lalu Tuhan jawab dalam suratul Mu'minun Tuhan kata alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukazzibun. Oh sakit. Hak sakit hati sungguh ni hak Tuhan kata sendiri. Sebab apa? Sebab habis dalam jalan apabila Tuhan kata sendiri habis jalan dah. Lah pia nak boleh bantu, nak boleh tolong tak dah. Tak ke? Ayat aku ni dibacakan di atas puak mung, sedangkan puak mung tu bakit bahaung dengan dia, bakit dusta dengan dia. Lalu kata je kecek dengan Tuhan dia je dah main puak ni. Qalu rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Dia kata gitu, dia jawab dapat Tuhan betul-betul. Mereka itu berjawab, "Hai Tuhan kami telah dikalah. Kami telah dikalahkan oleh sebab-sebab kecelakaan kami sendiri." Ngaku kata ya salah. Sebab apa? Sebab pakau dia tak kena. Turut ketua tak kena. Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Turut dia tak kena. Pakau dia tak kena. Tak pakai cara mikir. Tak ada pendirian. Tak ada pemikiran. Tak ada belakang.
Pesen kata mikir, pesen pandak-pandak. Nah, mikir pandak-pandak. Tu besar, mikir pandak-pandak gitu. Tak ada tengok jauh, tak ada. Hak tu makna kata Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Dan dengan itu menjadilah kami kaum yang sesat. Natijah daripada tak guna akal fikiran dia dan tak ada pendirian dan turut orang tak kena. Akhir sekali kunna qauman dhalin, jadi sesat. Sesat jalan. Nah, sesak akal, sesak cara mikir, sesak pendirian, sesaknya banyak sesak ni. Kalau kita nak ngaji bab sesak ni banyak sesak. Orang sesak akal yang mikir tak boleh. Tak ada cara nak mikir. Yang nak mikir tak boleh. Yang nak kit waktu baik tak nampak. Dia dah kerah cara dia. Kurang ni dia kerah. Orang kalau kerah dengan tidak ada sabak ni, kalau bahasa saya kata, dia yang memilih headphone ni, rugi. Jadi gini. Wa kunna qauman dhalin. Lalu dia minta kepada Tuhan. Ngaku dah salah. Tapi ngaku hari tu dah gapo dah. Ngaku lepas daripada fursah. Peluang hak Tuhan beri, tak ada dah, habis dah. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Mengaku dua sini. Ya Tuhan kami, keluarlah kami daripada neraka ni. Ayat ni Tuhan kata puak ni masuk dah dalam neraka. Ayat dalam surah Fussilat ni kita duk belajar ni duk kira depan tu lagi. Maka tak ada jadi belawai gapo, kata setengah masuk gidah. Rabbana akhrijna minha, daripada api neraka ni, fa in 'udna fa inna zalimun. Ya Allah, ya Tuhan aku, keluarlah tu puak kita ni ketubik pergi ke dunia semula. Nak amal semula dah tak sir dah. Kembali kami ke dunia. Setelah itu kami kufur kembali lagi mengerjakan kufur dan maksiat. Maka sesungguhnya kami orang yang zalim. Kalau puak kita ni kufur pula, ya Allah, puak kita zalim. Lalu ayat dari suratul An'am Tuhan mentafsirkan ayat ni kata, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakathibun. Kalau kita kembali, kalau kami kembali mereka ini kepada dunia pula sekali lagi, kufur pula. Apabila dok kecek banyak hak ni, hak Tuhan jekah nyanyi. Tuhan kata qalaksa'u fiha wa la tukallimun. Berhenti, tak usah kecek, pandai. Tak usah kecek lah, pandai lah. Cukup. Allah. Katanya ahli tafsir daripada ramai-ramai orang, kalimah ikhsa'u fiha ni, hak ning lah yang ahli neraka tercocok tanah dalam dada lebih pada kena bakar di api lagi. Sebab Tuhan marah, Tuhan jerkah buat dia. Qala qsa'u fiha, berhenti, tak usah kecek, ada. Wala tukallimun, tak usah kecek, ada. Hak ni hak kita takut. Sebab tu katanya ulama nafsi, dia kata ittaqu ghadabal halim, dia kata. Ittaqu ghadabal halim. Takut olehmu akan kemurkaan marah orang yang lemah lembut. Tuhan ni lemah lembut. Tuhan ni halim, raufur rahim. Tapi kalau yang marah, tak sah. Manusia apa sama? Pada bab ni lah, makna kata sifat manusia hak biasa dia lemah lembut, kecek mudah, apa nama. Tapi jangan buat uya marah. Kalau dia marah, bish. Supasin. Qala ksa'u fiha wa la tukallimun. Ada dah. Allahu akbar. Itu makna daripada isi kandungan Al-Quran daripada surah Fussilat. Tuhan tafsir setengah di atas setengah. Ulama mari lagi, Nabi mari lagi. Puasa puas hati dalam kita. Nah, puasa puas hati apa hak Tuhan nak oyak kepada kita ni, minta kepada Tuhan supaya Allah Subhanahu wa taala beri kita rasa sera dengan ajaran dia. Kalau kita tak sera mengaji saja, ya kita ni nampak dah tu. Tu dia. Baik. Maka ayat yang tu ayat yang waqayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum wa haqqa alaihimul qawlu fi ummin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin. InsyaAllah kita akan takjil pada lagi akan datang.
Hesah lagi akan datang biidznillah taala. Nak tengok kata tarik ke gapo ke mereka itu boleh juluh sampai sini. Sebab gapo boleh jadi sampai ke jatuh orang, sampai ke jadi punuh orang ni. Sampai ke hingga masuk dengan ko punuh dia. Kok mana? Ya dok git sign dengan pio. Ya dia degi dengar pio. Ya degi buat diri dia tu dok macam mana. Mari kita tengok pada ayat 25 pada hesah yang lagi akan datang biidznillah. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada ini jelasah supaya Allah Taala bukakan mata hati kita, boleh masuk nurul Quran di dalam hati kita, di dalam hidup kita, keluarga kita, umat kita. Itu adalah anugerah daripada Tuhan dengan sebab kita minta daripadanya. Mohon kepada Allah Taala akakkan bala petaka daripada kita semua umat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebalah pengajian kita kepada seluruh umat Islam. Marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama kita bantukan pengajian kita dengan tenaga, dengan doa, dengan harta supaya kita dapat kejayaan. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayyaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.